الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Nazir Masjid Ar-Rahimah Taman Greenwood, Lijatan Kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatidah, seterusnya kepada hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, sahabat sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah pagi ini ya, bersempena dengan cuti 16 September ya. Jaranglah kita buat hari Rabu ni kuliah subuh, tapi oleh kerana hari ni kita cuti ya, ada kuliah subuh. Yang mudah-mudahan cuti hari ni kita mulakan ya, dengan solat subuh berjemaah. Kemudian kita mengisi sedikit masa ini untuk kita melihat mungkin ya, perkongsian pengalaman yang boleh kita ambil manfaat bersama. Mudah-mudahan ya, ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini ya, cuaca pun kurang baik ya, debu, dan baru-baru ni kita dikejutkan dengan insiden ya, yang berlaku di Mekah. Mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berada di Mekah untuk menunaikan fardu haji ini, yang mudah-mudahan semuanya baik-baik berlaku. Pakcik saya pun sekarang tengah buat haji ya, ada orang sini juga ya, Taman Berjaya ya. Mudah-mudahan ya, semua yang berada di sana insya-Allah selamat. Mungkin satu sudut ya, orang berpandangan mengatakan bahawasanya apa yang berlaku di Mekah itu menjadi peringatan buat kerajaan Arab Saudi. Mungkin satu sudut pandangan yang lain ya, menjadi muhasabah kepada kita. Dan memang kita tak dapat nafikan ya, antara tanda-tanda akhir bila mana ya, binaan-binaan yang tinggi dibina ya, itu memang tanda-tanda akhir ataupun tanda-tanda kiamat ya, kita tak nafikan. Sebab Nabi SAW sendiri pernah menyebutkan tentang perkara itu ya. Tetapi kalau kita tak payah tengok jauh, mungkin kita tengok di negara kita sendiri pun ya, sebagaimana hari ini kita tengok ya, putaran bumi ini semakin laju ya. Kalau tak silap saya di Kelantan apa, waktu solat Zuhur pun belum pukul 1 dah azan. Dulu mana ada, jarang-jarang. Dulu tak ada kita tengok waktu solat ni, biasanya 1 ke atas Zuhur. Tapi sekarang ni ya, belum pukul 1 dah masuk Zuhur ya, maknanya putaran bumi ni semakin laju. Dan mungkin itu petanda bahawasanya ya, kita akan berhadapan dengan satu tanda kiamat yang besar, iaitulah bila mana matahari terbit daripada barat. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jeremu yang kita alami sekarang.
Besok ni ke? Tes bunyi. Begitu juga dengan jerebu yang kita alami sekarang. Mungkin satu sudut kita kata, mungkin ada orang pandang kita marah kepada negara jiran yang melakukan pembakaran secara terbuka. Ya, itu satu sudut dari segi kesalahan tu, ataupun membuat satu kebinasaan tu, mungkin kita kata satu kesalahan. Tapi dalam satu sudut yang lain, mungkin kita kata ya, bahawasanya jerebu yang kita alami sekarang ini, jerebu itu sendiri ya, boleh kita kata sebagai ejen untuk kita ingat Allah Ta'ala. Sebelum ni mungkin kita kata bila hujan turun, bagi penoreh getah, dia kata kenapa hujan turun ni, tak dapat nak noreh getah, tak ada rezeki hari ni. Bila mana hujan turun dengan lebat, kita takut ya, bila angin kuat ya, hujan pun kuat, hujan banyak sebagainya, maka kita bimbang, takut banjir berlaku ya. Tapi bila mana jerebu melanda, apa yang kita harapkan ialah supaya hujan turun. Bila hujan turun ya, mudah-mudahan jerebu ni ya, hilanglah dia. Jadi itu tanda bahawasanya dengan adanya jerebu ya, kita ingat Allah Ta'ala. Begitu juga jerebu ya, bila jerebu ni ramai orang batuk, ramai orang tak berapa sihat, sakit tekak, sakit mata dan sebagainya. Jadi dengan jerebu itu menjadikan kita ingatkan Allah. Bila mana sakit baru ingat Allah. Biasanya gitulah, bila orang sakit baru dia teringat, ya Allah sembuhkanlah sakit aku ni ya Allah. Jadi ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Mudah-mudahan ada manfaat ya, mungkin ada sebab apa yang Allah jadikan kepada kita ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh ya, Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ni biasa kita dengar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu di dunia ini seperti mana orang asing. Gharib, orang asing ya. Atau seperti orang yang melintas ya. Jadi kita kata, Nabi kata, jadilah kita ni di dunia ni umpama orang asing, ataupun boleh kita kata sebagai orang pendatang asing ya. Orang yang musafir, orang yang datang bukan negara dia, dia mari sini. Sebagai contoh ya, kita ada pendatang asing daripada Bangladesh ke, daripada Myanmar dan sebagainya. Dan kita tengok bila mana orang asing ni ya, bila mana dia duduk negara kita, dia akan berhati-hati. Tambah pula kalau dia tak ada permit, dia cukup berhati-hati. Dan kita tengok orang asing ini, bila mana dia bekerja sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh bekerja, dia mencari rezeki ya, kerana mereka susah datang ke sini, kadang-kadang tak ada permit. Tapi bila buat kerja cukup sungguh-sungguh dia, pagi, petang, siang, malam ya, dapat duit ya. Saya ada kenal seorang ya, warga Bangladesh ni, tapi dia ada permit lah ya. Kumpul duit kerja dekat sini ni sampai boleh beli kereta lah, cash. Cerita ya. Dia boleh hantar mak dia pergi haji dengan hasil duit dia. Hantar mak dia pergi haji, package berapa puluh ribu. Nampak? Jadi bila mana dia berada di negara kita, dia akan usaha. Sama juga kalau kita pergi negara orang, kita duduk negara orang, kita tak ada permit, barangkali kita akan berhati-hati, berjaga-jaga, risau ya? Jadi ini maksudnya Nabi sebut supaya bila kita di dunia ni, jadilah kita orang yang sentiasa berhati-hati ya? Maknanya jangan terlalu selesa sangat. Walaupun kita ni ya, negara kita sendiri, tempat kita sendiri, kita rasa selesa lah ya?
Sebab tu kadang-kadang kita, kalau orang kadang kata tengok contoh ya, orang asing, mereka ni kerja sungguh-sungguh, orang Melayu malas katanya. Jadi kita kata memanglah sebab negara dia sendiri. Kalau nak orang kita ni rajin, dia kena pergi keluar. Jadi macam orang asing juga, barulah dia rajin. Wallah ta'ala alam. Iaitu yang kita kata Nabi sebut supaya kita ni asing di dunia ini, seperti mana kita ni sebagai orang yang pendatang asing, supaya sentiasa berhati-hati. Jadi ini yang maksudnya, untuk kita jadi orang yang asing ini, salah satu caranya ya, untuk kita memahami ataupun kita jadi orang asing di dunia ini, dengan satu jalan antaranya jalan zuhud. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebut tentang zuhud, mungkin ada orang berpandangan bila sebut saja istilah zuhud, ya, zuhud ni maksudnya meninggalkan dari segi bahasa dia. Meninggalkan dari segi bahasanya lebih kurang. Bila kita sebut zuhud, orang yang zuhud ialah zahid. Ya. Orang yang zuhud tu zahid, isim fa'il. Zahid itu nama orang kan. Biasa nama orang dia bagi, jaranglah nama orang zuhud, nama orang zahid ada. Contohnya TPM kita lah, Zahid Hamidi. Zahid Hamidi tu supo sini lah, sekolah Zuddin Shah dulu ya. Zahid maksudnya orang yang meninggalkan dunia. Tu maksudnya orang zahid, zuhud lah. Baik, itu. Jadi kita kata zuhud ini mungkin orang pandang, bila sebut zuhud, persepsi setengah masyarakat dia kata orang zuhud ni pakaiannya selekeh. Orang zuhud ni tak boleh pakai kereta besar. Yang bila pakai kereta besar, dia tak menampakkan dia tu orang yang zuhud. Ataupun tengok rumahnya besar, ini bukan orang zuhud ya. Ataupun kita kata orang yang berharta, dia ni bukan orang zuhud. Jadi apakah itu benar persepsi tersebut? Ini nak tengok ni ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebab tu ya, kalau kita lihat Allah Taala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah kata apa? Tetapi kamu, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tetapi kamu, yakni orang kafir ya, mereka ni memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan hidup akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi ulama tafsir kata ya, bila mana sebut kamu memilih dunia, yang ini khusus untuk orang kafir. Atau begitu orang mukmin, untuk memahami ayat ini, maksudnya Allah kata ya, dunia ni tak berapa baik. Ada satu tempat yang lebih baik, yang lebih kekal, iaitu wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kita kata, ulama tafsir kata, bermaksud akhirat adalah paling baik, tetapi maksudnya dunia itu tempat yang baik. Dunia baik, akhirat lebih baik. Jadi orang mukmin, orang muslim, dunia pun kena cari, akhirat lebih-lebih lagi. Bukan maksudnya meninggalkan dunia terus ya, dia kejar akhirat. Maknanya biar dia balance. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umpama orang asing, walaupun dia duduk di tempat yang asing ya, tapi kehidupannya macam biasa, dia tetap mencari rezeki, nak makan, dia usaha. Jadi sama juga kita di dunia ni ya, untuk mendapat matlamat kita akhirat, tak lain tak bukan kita kena juga usaha di dunia ini. Dia muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam firman Allah surah Al-Ankabut ayat 64, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat 64.
yang mana Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, dan tidak lain dunia ini hanyalah melainkan tempat berseronok dan tempat permainan, tempat menghiburkan, tempat berseronok, tempat main. Jadi umpama orang main futsal ataupun bola sepak, ya, gelanggang ataupun padang bola sepak, main bola sepak boleh jadi, ya, dengan cara baik, boleh jadi dengan cara tak baik. Tempat permainan, cara tak baik dia guna rasuah, ya, main. Tempat ujian, tempat seronok. Dan Allah kata tempat akhirat itulah tempat yang hakiki, tempat yang sebenar-benarnya, sekiranya kamu mengetahui. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, memang inilah yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, dunia ni hanyalah sementara, tempat kita meraih, ya, mengumpulkan harta kita menuju ke akhirat. Sebab pernah disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustawrid, bila mana Nabi SAW berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba nampak ada bangkai seekor kambing di tepi jalan. Dalam jalanan tu Nabi jalan dengan sahabat, nampak ada bangkai kambing. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat, yang ini siapa punya kambing ni? Kenapa tuannya meninggalkan kambing dia dekat sini? Maka sahabat kata, kambing ni kepunyaan sepolan bin sepolan. Nabi tanya kepada mereka ni, kenapa, ya, tuannya meninggalkan kambing ini? Kenapa dia tak ambil bangkai kambing ni, ditinggalkan begitu saja? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, sebab kambing ini sudah jadi bangkai, dia tidak ada nilai lagi, maka tuannya pun tak nak dah, sebab dah jadi bangkai, jijik. Oleh kerana itu tuan ditinggal macam tu saja. Jadi Nabi SAW kata, kalau begitulah tuan kambing ini memandang kambing kepunyaannya sendiri, yang mana kambing ni waktu dia hidup menjadi satu, ya, nilai yang sangat berharga kepada tuan dia. Tapi bila mana kambing ni dah jadi bangkai, dah mati, tuannya tak nak pandang lagi kambing ni, sebab dah jadi bangkai, jijik, memandang hina kepada bangkai ini. Begitulah kata Nabi, Allah Ta'ala memandang dunia ini, begitu jijiknya, ibarat bangkai ini tadi. Tetapi Nabi kata, bahkan Allah pandang dunia ini lebih teruk daripada bangkai itu sendiri. Ini apabila orang yang memahami hakikat dunia. Jadi kita kata orang yang zuhud ini, ya, dia faham hakikat akhirat, faham hakikat dunia. Jadi orang zuhud. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata seorang ulama tasawuf namanya Syekh Abdul Qadir Isa, mengatakan bahawasanya zuhud itu boleh kita artikan sebagai mengosongkan hati daripada cinta kepada dunia dan semua keindahannya, ya, serta mengisinya dengan cinta kepada Allah dan makrifat kepadanya. Ini maksudnya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Isa, seorang ulama tasawuf. Dia kata maksud zuhud itu mengosongkan hati dia daripada cinta dunia dan beralih kepada cinta akhirat, cinta Allah Ta'ala. Cakap macam mudah, dia kata, cinta dunia, cinta akhirat. Jadi benda tu kita boleh faham dari segi zahirnya. Maksudnya zuhud ni tinggal dunia, pergi akhirat, ya. Mengosongkan hati bukan maksudnya tinggal dunia, tapi kosongkan hati dia daripada cinta dunia, beralih hati dia tadi kepada cinta akhirat. Jadi macam mana nak cinta akhirat? Macam mana nak mengosongkan hati daripada cinta dunia? Macam mana kita nak memahami, ya, supaya hati ni beralih kepada cinta kepada Allah Ta'ala? Kita selalu sebut kita cinta Rasul, kita cinta Allah, kita selawat ke atas Nabi, tanda kita sayangkan Rasulullah. Maknanya orang yang benar-benar sayangkan Rasulullah, dia sayangkan Allah, bukan sekadar dia cakap, tetapi dia memahami hakikat. Dia memahami hakikat Rasulullah itu bagaimana, dia memahami hakikat Allah Ta'ala bagaimana. Jadi dia memahami haqaiqul asya', memahami hakikat suatu benda, dia akan faham perkara itu.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh nak faham hakikat ni, umpamanya ya, kita ambil contoh, kita nak faham hakikat satu makanan. Katakan dihidangkan satu makanan. Apa makanan dia? Apa benda lah makanan dia? Apa makanan yang kita boleh ambil? Nasi goreng papri, apalah bantal-bantal, apa-apa sajalah ya. Macam mana nak faham hakikat makanan ni ya? Kalau orang yang tak faham hakikat makanan ini, dia akan pandang makanan itu pada rasa dia, pada zahir makanan tu, presentation dia cantik. Nasi goreng, apa nama, mi goreng mamak satu kita kata, datang mi goreng mamak, ush, nampak sedap. Bila makan, sedap, maka kita pun makan. Kita memandang kepada rasa dan juga bagaimana rupa makanan tu. Tetapi orang yang memahami hakikat makanan ini siapa? Sudah pastilah orang yang pakar dalam bab kesihatan. Dia akan pandang makanan ini, dia akan tengok apa khasiat makanan ini. Jadi dia kata makanan ni banyak kalori, kolesterol tinggi, dia tak makan. Sebab apa? Dia faham hakikat makanan, khasiat dia apa ya. Maknanya orang tu faham hakikat. Maknanya orang yang memahami hakikat, dia kena jadi ahli kepada perkara tersebut. Dia faham betul-betul. Dia tak makan sebab apa? Dia faham apa khasiat. Dia kata kita kena makan begini-begini. Kalau tanya orang pakar kesihatan, dia akan advise. Kalau kita pergi hospital, dia cek kolesterol ke dan darah tinggi sebagainya, lepas tu jumpa doktor, dia akan counselling kita, tuan kena makan. Dia tengok berapa BMI kita, tengok apa gula dalam darah kita sebagainya, maka dia akan advise pada kita kan. Dia kata tuan kena kurangkan sikit makan santan sebab kolesterol tinggi, kena makan gini, tuan kena exercise sikit. Sebab dia faham hakikat tentang kesihatan. Dia cerita kena makan gini sebab dia faham hakikat makanan tadi ya. Dia kadang-kadang, saya pernah juga cek darah, kolesterol dan sebagainya, dia pun nasihat kat kita. Dia kata ustaz kena makan gini-gini ya, kolesterol kena jaga sebagainya, gini-gini ya. Tapi saya tengok orang yang cakap tu pun sihat juga badannya, doktor tu sendiri kan. Dia pun, saya pun tengok dia ni duk bagi nasihat kat kita. Saya tengok dia lebih kurang je kan? Dia sendiri pun badannya besar juga, dia duk bagi tahu kita kena kurang kolesterol. Saya tengok dia sihat walafiat nampak ya. Akhirnya sekali dia kata, saya ni cerita kat orang supaya kena makan gini-gini, sebenarnya saya pun sama juga. Mesti baik dia mengaku. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maknanya dia faham hakikat. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, umpama kita kata orang yang memahami hakikat dosa pahala, orang yang memahami hakikat dosa pahala, dia akan kata bila sebut dosa, dia tidak pandang kepada dosa kecil, dosa besar. Bila sebut dosanya, benda tu bahaya. Ini orang faham hakikat dosa. Mungkin kita kata kita ada dosa kecil, dosa besar, tapi orang yang faham hakikat dosa ni, dia tak lakukan. Bila sebut dosa je, dia kata bahaya. Tak kisah dosa kecil besar ya. Contoh hari ni ya, bab riba ke ya, dia kata ish, tak apa, berapa interest dia ya. Contohnya konvensional katakan, tak apa 1% je ambil interest, haram sikit ya. Itu orang tak faham hakikat dosa. Alah dosa kecil je, bukan dosa besar. Dia kata buat satu benda, alah tak apa, lebih kurang je, rasuah tak apa, sikit-sikit ya, tak apa. Dia kata esok kita pergi haji, taubatlah gitu. Jadi itu kata orang yang tak faham hakikat dosa. Orang yang faham hakikat dosa ni, halal haram, dia tak pandang macam tu ya. Sebagai contoh muslimin hadirin hadirat sekalian, nak cerita dosa ya. Satu hari saya mari ceramah ya, yang mana majlis ceramah tersebut orang ramai, dan VIP hari tu contohnya ada
menteri, ada menteri kabinet VIP, dan termasuklah ada sultan. Contoh itulah, ya. Orang nombor satu negara kita. Dia mari dengar ceramah, kita pun cakap, ya, sopan, baik cakap. Tengah-tengah kita ceramah, tiba-tiba, ya, sultan tadi dia bersembang dengan menteri. Dia bisik-bisik gitu. Kita yang tengah ceramah, kita kata, ish, kenapa dia bersembang? Kita turun daripada pentas, kita pergi kat tempat VIP, kita tarik telinga sultan, contoh. Apa jadi? Ha? Kena tangkap dan tu juga, masuk penjara Sungai Buloh. Betul? Itu sebab apa? Nak kata tarik telinga ni, bukan saya penampar ke apa, tarik telinga je. Oi, biadab sungguh, berani dia tarik telinga orang besar. Ataupun satu situasi lain, saya mengajar anak murid kita di sekolah menengah, contoh. Tengah-tengah mengajar, ya, tengah-tengah cakap, kita nampak anak murid bersembang. Kita punya marah, kita pergi ke anak murid, kita tarik telinga dia. Anak murid marah tak? Orang lain marah tak? Guru besar marah ke? Pengetua marah? Dia tak marah sangat, ya. Tapi sekarang ni tak tarik telinga pun bukan boleh juga, ya. Cuma nak bagi tahu, perbuatan tarik telinga tadi benda yang biasa, benda yang tak berapa besar sangat. Salah dia, tarik telinga, bukan saya bunuh dia. Tetapi beza dia, yang ini anak murid, yang ini sultan. Jadi orang yang faham hakikat dosa, dia kata buat dosa ni bukan dengan manusia, tapi ini dengan Allah. Walaupun kecil, tapi nak main dengan Allah ni, dia tak berani buat. Itu orang yang faham hakikat dosa. Hakikat halal haram dia faham. Halal tu jelas, haram tu jelas, kata Nabi. Bagai contoh, muslimin muslimat balik rumah, ya, isteri kata-kata, bang, mai minum air ni bang. Air apa ni? Dia tarik, oi sedap, tapi sayang dah campur sikit racun tikus dalam tu. Kan? Apa dia? Hang bubur racun tikus. Minumlah sikit. Tak apa, banyak ke bubur racun ni? Sikit je. Berapa banyak? Setengah sudu. Kita minum tak air tu? Takkan nak minum. Sebab apa? Tahu ada racun tikus dalam tu. Sikit je, bukan banyak pun. Sikit pun boleh mati. Siapa sikit je? Nampak tak? Balik rumah, isteri kita, nasi goreng bang, nasi goreng. Oh sedap nampak nasi goreng ni. Kamu buat apa? Ada pun sikit daging babi. Sikit je. Satu sudu, ya, satu, sikit je. Makan tak? Tak makan. Sebab apa? Kita faham yang babi tu haram, racun tikus tu bahaya, kalau makan boleh mati. Jadi kita takkan minum air tadi. Sebab apa? Dia faham racun tu bahaya. Dia faham hak babi tu benda yang sangat bahaya, dosa kan, haram benda tu. Jadi sebab dia faham tu, sikit pun tak berani. Jadi maknanya orang yang zuhud tu umpamanya macam tu, ya. Sikit ke besar dia ambil berat, ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Umpama kita kata, ya, orang yang memahami hakikat, ya, iman dan takwa, ya. Sebagai contoh muslimin sekalian, kita kata ni air botol. Air botol ni, ya, air apa ni? Air minuman. Ada harga RM1 kat sini. Air gaul. Jadi botol ni umpama diri kita, ya. Dalam ni air gaul. Harganya RM1 sebab dalamnya air gaul ataupun air mineral. Botol yang sama, ya, kita isi jus strawberry ke, jus orange ke, jus mangga ke. Jadi harga air tadi botol ni dah berubah. Tadi RM1 sebab air mineral. Sekarang ni sebab dia isi jus mangga, jus strawberry, harga botol ni jadi RM5. Sebab apa? Dalam dia lain. Botol yang sama kita isi madu Yaman, katakan. Madu Yaman mahal. Sekilo RM300. Kan madu Yaman. Baik, sekarang ni ini 600 ml ataupun 500 ml. Maksudnya setengah kilo bubuh madu Yaman
harga botol ni jadi 100 setengah. Sebab apa mahal? Sebab dalam dia tu madu. Botol yang sama kita isi, apa lagi mahal pada madu? Contoh minyak wangi oud, katakan minyak wangi oud ni, kalau orang pergi Mekah, kalau yang jenis gila oud tu beratus-ratus ribu pun ada harga dia. Isi minyak oud dalam ni kandungannya 500 ml, berapa harga botol ni? Ratusan ringgit, boleh jadi ribuan ringgit. Sebab apa mahal botol ni? Sebab dalamnya itu isi dia lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum 'indallahi atqakum, sadaqallahul azim. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa, yang paling dalamnya imannya mahal. Kita akan tengok, ish, mahalnya harga botol ni. Sebab apa? Sebab dalam dia tu mahal. Kita semua sama, tapi Allah pandang hak siapa dalaman itu mahal, itu lebih Allah pandang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Sebab tu kita tengok kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah, hari ni saya nampak ni kat TV ni, skrin kita ni ya, ada nampak tulis situ statement Al-Bintan kan ya. Al-Bintan ni yang Chinese kan, yang cukup marah kita kepada dia ya, bila mana dia buat viral dekat YouTube azan. Oh, dia main keyboard piano azan dia, orang punya marah. Ini apa ni ya, mainkan azan ni. Dia duduk negara luar ya. Orang marah kat dia, kat Al-Bintan, sebab ya mempersendakan agama kita. Bila marah-marah dia keluar statement kan. Bila mana saya ya, mainkan azan secara mempersendakan orang Islam dengan main muzik azan tadi ya, orang punya marah. Tapi dia kata, tapi orang Islam bila azan kat masjid, buat tak tahu, tak datang pun masjid. Nampak? Dia pula mengingatkan kita tentang, nampak? Kita duk marah, orang duk marah-marah pun bila dengar azan dia tak pergi masjid. Tu Al-Bintan cakap ya. Hari ni bila mana terjadi di Mekah ya, kebetulan berlaku pula ya, 11 September. Jadi isu besar lah ya. Orang kaitkan dengan peristiwa WTC tu ya, 11 September. Nampak dia kata ni ya, satu peringatan kepada orang Islam ni kata, kerana dulu dia dah buat teroris. Jadi wallahu alam, kita pun tak tahu nak cerita bagaimana. Itu semua kebetulan, dan kita pun tak tahu 11 September hak dulu tu apakah dia agenda Yahudi. Tapi memang kita nampak agenda Yahudi lah ya. Jadi itu pun satu benda yang mungkin Allah nak uji kita juga tu ya? Peringatan bagi kita sendiri. Hari ni kalau kata orang yang nak katakan hakikat iman dan takwa, dia pandang umpama tu mahal kerana apa? Bukan zahir, tapi dalam dia mahal. Sebab ini orang zuhud. Kadang-kadang setengah orang dia boleh baca surat khabar daripada muka surat pertama sampai muka surat akhir, sejam baca surat khabar kat kedai kopi. Senang je baca surat khabar. Tapi bila mana nak baca Quran 5 minit pun rasa berat sangat. Ada sebab apa? Sebab iman dan takwa. Ada orang dia boleh pergi melancong, rumah dia sebelah masjid dia, tapi boleh pergi melancong sampai ke London seminggu, sekor je. Tetapi bila mana nak pergi masjid sebelah rumah dia, kadang-kadang dia 1 kilometer tak sampai 5 minit naik kereta, berat sangat. Ini sebab apa? Kerana dia tidak memahami hakikat iman dan takwa. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagai contoh Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni ya, orang yang zuhud. Bilal bin Rabah ya, yang namanya tu menjadi sangat masyhur satu dunia. Orang azan je disebutnya Bilal. Sedangkan orang yang melaungkan azan tu muazzin. Tapi kat masjid kita pun tulis Bilal bertugas. Sempena nama Bilal. Orang bubuh nama anaknya Bilal bin Rabah, namanya masyhur. Sedangkan kalau kita tengok Bilal ni, dia bukan keturunan Arab ya. Dia bukan keturunan Arab, kulitnya gelap, warga Afrika ya.
Tapi Nabi memuliakan, sahabat-sahabat muliakan dia. Nabi kata, Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga, sedangkan Bilal masih hidup. Nampak tak? Nabi tidak mengatakan bahawasanya hak ni kamu ni orang Arab, kamu mulia, tidak. Tetapi Nabi sendiri pun nampak, Nabi kata Bilal ni mulia. Kerana apa? Iman dan taqwa dalam diri dia. Ini orang zuhud. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya tadi kita kata orang yang zuhud tadi dia mengosongkan hati daripada cinta kepada dunia. Kata Ibnu Jalla, seorang ulama tasawuf juga, dia kata zuhud ialah memandang dunia dengan mata yang dikecilkan supaya ia nampak kecil dalam pandangan manusia. Dengan itu pasti kamu mudah berpaling daripadanya. Kalau kita lihat, kata Syekh Abdul Qadir Isa mengatakan zuhud ni ada 3 tingkatan, 3 peringkat, 3 martabat. Peringkat pertama, tingkatan pertama ialah zuhud orang awam, iaitu mereka yang meninggalkan sesuatu yang melebihi daripada keperluan yang telah cukup. Itu zuhud orang yang pertama, iaitu maksudnya orang yang mengambil jalan wasatiyah. Dia meninggalkan sesuatu yang lebih, dia ambil yang cukup untuk keperluan dia, maksudnya wasatiyah. Ini ummatan wasata, umat pertengahan kan, kalau terjemahnya gitulah, wasatiyah. Jadi kata-kata umat pertengahan, wasatiyah ni macam mana nak faham? Umat pertengahan. Jadi kalau kata-kata UPSA tu A, B, C, kalau pertengahan B lah. B itu pertengahan. Itu salah. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, ya, umat pertengahan, yang masuk pertengahan ialah yang paling ideal. Yang masuk pertengahan tu ataupun wasatiyah tu memilih apa yang paling ideal, yang paling terbaik, the best. Itu maksudnya wasatiyah. Sebagai contoh, tubuh badan kita, apakah suhu badan yang paling ideal untuk tubuh kita? Antara 36 ke 37, itu okey lah. Tapi bila masuk 38, 39, itu maksudnya demam. 40, demam bahaya. Kalau bawah 36, 34, 33, itu bahaya juga. Jadi maksudnya pilih yang paling baik, yang paling ideal, itu maksudnya wasatiyah. Ya. Jadi begini, orang yang wasatiyah, orang yang zuhud, peringkat pertama, dia memilih yang cukup untuk dia, maksudnya pilih yang paling terbaik. Bukan maksudnya ditinggal, tapi pilih apa yang baik untuk diri dia. Yang lebih-lebih itu ditinggalkan. Ya. Yang kedua, kata Imam Syekh Abdul Qadir Isa, orang yang zuhud peringkat kedua ini zuhud orang khawas. Zuhud ini ialah zuhud orang yang meninggalkan apa yang menyebabkan terganggunya taqarrub ia dengan Allah Ta'ala. Apa saja benda perkara yang menghalang dia untuk ingat Allah ditinggalkan, walaupun kecil perkara itu. Ini zuhud, ya, orang hebat. Sebagai contoh, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila mana sahabat bagi satu makanan, Umar makan. Bila Umar tanya makanan siapa bagi, bila mana ada rasa syak wasangka, ada rasa was-was, ada rasa benda yang meragukan, sedangkan perkara itu bukan haram tapi meragukan, Umar keluar balik muntah. Sebab apa dia muntah kan? Sebab dia takut dengan perkara yang meragukan tadi menyebabkan terganggunya taqarrub dia dengan Allah Ta'ala. Anu orang hebat. Tahap ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Isa, zuhud orang yang ketiga ini yang paling tinggi nilainya, iaitu zuhud khawasul khawas. Zuhud orang yang khusus, lebih khusus. Iaitu zuhud inilah paling tertinggi tingkatannya, di mana bila mana dia mendambakan pandangan Allah semata-mata dalam semua perkara. Ini tahap wali Allah, tahap para rasul. Apa pun dia nampak Allah, ya. Sebab tu kadang-kadang kalau kita baca tafsir aliran sufi, saya pernah belajar, ya, kita belajar jenis-jenis tafsir. Ada tafsir, ya, tafsir ilmi, tafsir yang membincang. Tafsir itu sendiri kalau kita baca menceritakan tentang perkara-perkara saintifik. Ada tafsir fiqhi,
tafsir yang menceritakan bab hukum hakam. Kalau cerita tu hukum, ya. Ada juga satu lagi jenis tafsir sufi, tafsir yang ditulis oleh orang-orang sufi, orang-orang yang pakar tasawuf. Kalau kita baca tafsir ahli sufi ni, pening kita baca takut sesat, tak faham. Itu bila timbul tu, bila mana kita kata, bila ahli sufi kata Allah fi jaibi, Allah tu dalam poket aku, dia kata, kita kata sesat dia ni. Sebab dia kata Tuhan tu bertempat. Boleh tak kita nak kata dia sesat? Tak boleh juga, sebab dia faham kod lain. Sebab tu, ya, guru kita kata tafsir sufi ni kalau boleh tak payah baca lah, melainkan kita boleh faham guru betul-betul boleh baca. Takut kita salah faham. Sebab pandangan dia, kita nak kata pengarang tafsir ni sesat, tak boleh. Sebab dia faham kat situ, dia dah sampai makam tu, dia nampak Allah tu semua benda Allah. Sembari dia kata poket dia pun ada Allah. Bukan dia kata Tuhan tu duduk dalam poket dia. Nak cerita semua benda tu nampak Allah Ta'ala dengan hati dia. Bagai contoh, ya, orang yang khawasul khawas ini, Nabi Ibrahim AS. Itu contoh. Bila mana Nabi Ibrahim nak dicampak ke dalam api oleh Namrud, dia arahkan supaya orang kumpulkan kayu api, kita bakar Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang diri, tak ada siapa yang tolong. Bila mana Namrud tanya kepada Ibrahim, Ibrahim, kamu nak mati dah, depan kamu ni api besar, kamu nak pilih Tuhan kamu ke Tuhan nenek moyang kita? Pilih antara dua. Kalau kamu pilih Tuhan kamu, mati jawapannya, api besar. Nabi Ibrahim nampak apa? Dia tak nampak api. Bukan dia pandang kepada api besar, sikit pun dia tak takut kepada api itu. Dia bukan takut kepada hidup mati, tak. Tetapi yang dia takut ialah Allah Ta'ala. Dia nampak itu. Sebab tu bila Namrud tanya, kamu pilihlah antara dua. Kalau kamu pilih Tuhan kamu Allah, mati kamu. Tapi Ibrahim kata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai wakil, penolong aku, pembantu aku. Campak ke dalam api, Ibrahim tak ada rasa apa. Dia serah, ya Allah, aku takut kepada kau, ya Allah. Ini maksudnya tahap khawasul khawas. Akhirnya Allah dengar ungkapan Nabi Ibrahim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini ayat Al-Quran, ya, sebut dalam Quran, ya. Ulama kata itulah ucapan terakhir Nabi Ibrahim sebelum dicampak dalam api. Yang menjadi zikir kita kan hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu zikir Nabi Ibrahim tu, ya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada api dalam surah Al-Anbiya 69, qulna ya naru kuni barudan wassalaman ala Ibrahim. Sadaqallahul azim. Kami telah berfirman kepada api, jadilah engkau sejuk. Kata ulama, kalau sejuk api, Ibrahim mati kesejukan. Tetapi kerana sayang Allah Ta'ala kepada Ibrahim, Allah kata wassalaman, dan selamatlah ke atas Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk api, sejuk. Itu namanya zuhud orang khawasul khawas. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai akhir sekali kita kata kesimpulan pada pagi ini, kita boleh ambil kata Abu Dzar. Kata Abu Dzar, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal, walakin az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka aw taqa mimma fi yadayillah. Kata Abu Dzar, zuhud di dunia itu bukanlah kamu mengharamkan apa yang dihalalkan, dan bukan juga kamu meninggalkan harta. Tetapi zuhud di dunia itu ialah apa yang ada tangan kamu tidaklah tinggi nilainya, tetapi apa yang ada di tangan Allah itulah kamu lebih yakin padanya, ya. Maksudnya dia faham rezeki ni Allah bagi. Orang zuhud dia tak ada rasa berat untuk sedekah. Datang saja tabung, dia masuk. Sebab dia tahu, ya, bila sedekah bertambah lagi rezeki dia. Tapi syaitan kata kalau kamu sedekah miskin. Allah kata kamu sedekah 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu lagi. Ini orang faham hakikat sedekah, ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maksudnya bukanlah meninggalkan harta dunia, tidak, tapi ambil untuk bawa akhirat. Pernah satu ketika, ya, diceritakan oleh pensyarah saya ketika dulu, ya, Dr. Suyuti,
Dia kata Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah satu ketika dia bagi tahu ke anak murid dia, kita kena zuhud, kena bersederhana. Satu hari Imam Malik pakai satu pakaian yang melambangkan kemewahan, jubah yang mahal. Anak murid tanya kat dia, wahai Imam Malik, kamu bagi tahu kepada kami ni supaya kami kena zuhud, tapi sedangkan tuan pakai jubah yang menunjukkan kekayaan macam ni, sampai melirik-lirik jubah tu. Imam Malik senyumnya. Dia kata apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni bukan aku menunjukkan aku ni cinta dunia, bukan aku riak, tapi ini tanda syukur aku dengan Allah bagi nikmat lebih. Maksudnya gitu. Ya. Dia kata fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat Tuhan kamu hendaklah kamu sebut-sebutkan. Surah Ad-Duha kan. Jadi maksudnya bukan kita nak hukum orang yang pakai kereta besar, pakai baju cantik-cantik ni dia menunjuk-nunjuk. Tak boleh kita kata hukum gitu. Sebab mungkin itu cara dia bersyukur kepada Allah. Kan? Boleh tak kita kata orang banyak kereta dia tak zuhud? Tak. Macam saya lah tuan-tuan. Di rumah saya tu, kalau tuan-tuan tengok, penuh jubah. Macam-macam jenis jubah. Saya pun tak bilang berapa jubah saya ada. Mak saya datang rumah, dia tegur saya, kenapa simpan jubah banyak sangat ni? Sampai tak muat-muat almari ni, membazir katanya. Saya kata kat mak saya, mak, saya ni toki jubah. Memang jubah banyak rumah saya. Kadang-kadang jubah tu pakai sekali, tak pakai dah. Saya kata kat mak saya, mak, kan kita ni jual jubah. Saya buka butik jubah, saya jual jubah. Jadi ini semua koleksi jubah yang saya kena simpan. Bukan kerana saya nak menunjukkan riak ni dah, tapi sebab saya jual jubah. Jadi saya simpan ni bukan sebab nak tunjuk saya banyak jubah. Orang tu, ustaz banyak jubah cantik-cantik, sebab saya jual jubah. Jadi sebab tu saya simpan jubah banyak. Ini koleksi saya. Esok kalau orang kata berapa dah design apa dah keluar ustaz, saya ada tunjuk ni design-design yang saya dah ada. Kan? Begitu juga saya tengok ada satu orang naik kereta, sekejap dia naik kereta ni, sekejap dia naik kereta ni. Saya kata, oh, banyak kereta dia ni. Kan? Ustaz saya ni jual kereta, memang saya pakai kereta banyak, sebab dia toki kereta. Jadi nak kata dia tak zuhud juga? Tak, sebab dia toki kereta. Pernah satu ketika disebut dalam satu hadis ya. Hadis ni hadis hasan sahih ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Tirmizi rahimahullah taala. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada seorang sahabat Nabi datang berjumpa Nabi, dan pakaiannya tu pakaian yang tak berapa nak elok lah. Pakaian nampak selekeh sebenarnya. Nabi tanya, kamu ni kerja tu? Ya Rasulullah, aku ni mengembala kambing. Kamu ada harta ke? Ada. Ya, kamu buat apa? Aku ni mengembala kambing ya. Aku ada bela kambing, ada bela unta, ada bela kuda. Jadi Nabi tegur kat dia, kenapa kamu pakai macam ni? Ya Rasulullah ya, kenapa kamu pakai macam ni? Nabi tegur dia, kamu ada duit, kamu ada harta, tapi kenapa tak menggambarkan bagaimana hidup kamu? Kamu kena syukur dengan apa Allah bagi. Pakailah elok-elok sikit, kena dengan staraf ya, status kamu macam tu. Jadi ulama hadis kata, bukan maksudnya Nabi suruh dia kejar dunia, tak, tapi Nabi suruh dia pakai yang elok, menunjukkan status dia tu orang kaya, supaya mudah kepada orang miskin, orang Islam yang memerlukan bantuan, dia tahu nak minta tolong kat siapa. Kalau dia pun pakai baju tak menggambarkan ya, dia ada harta, susah orang miskin nak minta tolong. Umat Islam yang memerlukan pertolongan tak tahu nak minta tolong kat siapa ni. Tengok semua pakai, semuanya lebih kurang je. Di kalangan kita ni semua nampak miskin je, nak minta tolong kat siapa? Jadi paling tidak ada nampak, dia pakai kemas, pakai kereta nampak ada harga sikit, mungkin dia kita boleh minta tolong. Jadi itu maksud hadis tu. Nabi tegur dia, kamu pakailah elok sikit, nampakkan status kamu tu orang berharta, supaya mudah kepada orang Islam yang lain nak minta tolong. Jadi maksudnya dia, Nabi suruh zuhud juga, tapi dengan cara dia. Sebab tu kadang-kadang kita lebih baik kata orang, kalau imam kita pakai kereta ya, Ferrari, pakailah Ferrari imam kan. Mai masjid parking Ferrari, dia beriak pun bawa mai Ferrari ya. Dia dengar azan je, dia mai masjid naik Ferrari. Kata lebih baik berbanding orang yang pakai kancil. Maaf lah kalau ada orang pakai kancil
Tapi nak cerita bandingan harga kereta tu lah ya, satu Ferrari 2 juta. Kancil ni kalau belilah ni tak ada baru dah, second hand 2000 dapat dah ya. Tapi riak bukan main, dia tukarnya exhaust besar. Oi, dia dengar azannya lari dari masjid, bawa main kan? Bunyi macam laju tapi tak laju mana pun kan? Dia punya rasa bangga tu, kereta aku bunyi kuat. Hak dia Ferrari bunyi kuat tapi dia pun tak ada rasa bangga pun. Dia mari masjid, dengar azan mari masjid. Itu lebih zuhud berbanding orang yang main kancil tadi tapi mari masjid tak mari. Itu maksudnya zuhud tadi. Jadi hadirin hadirat mataran, bukan saya kata kena pakai Ferrari pula, tak lah. Tapi tengoklah apa yang termampu bagi kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan ada manfaat baginya insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang zuhud ya, sebagaimana ya fahamnya ataupun ya yang dimaksudkan zuhud daripada kacamata Islam itu begitulah ya. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pun tak nak ambil masa lama. Tuan-tuan pun nak balik, mungkin ada nak siap-siap nak pergi himpunan baju merah tu. Ulanglah tuan-tuan ya, pilihlah yang terbaik insyaAllah. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Minta maaf salah silap, terkasar bahasa ke menyinggung perasaan. Yang baik pada Allah, yang kurang tu atas kekurangan diri saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.